Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk lab yang pertama kita akan buat uh, combination logic simulation. Jadi untuk langkah pertama, masukkan title block dan masukkan nama dan juga nombor matrik awak. Di mana pada title masukkan nama dan pada dokumen masukkan nombor matrik. Dan untuk menambah komponen, pastikan pada database letak pada master database dan pada group select all groups, dan kita akan ambil yang kita panggil sebagai ideal combination logic, iaitu logic NAND 2 input, kita panggil sebagai NAND 2, NOR dengan 2 input dan juga 1 litah NOT. Jadi untuk sambungan, hanya klik pada hujung terminal dan sambungkan bergantung kepada situasi lah, bergantung pada kita punya design. Jadi kita ada dua masukan, iaitu A dan B, dan juga dua keluaran, iaitu C dan D, di mana setiap net yang kita sambung dia akan buat numbering secara automatik, dan kita kena namakan semula lah kita punya nama net mengikut kehendak kita punya design, iaitu dua input iaitu A dan B, dan dua output iaitu C dan juga D. Jadi D kita buat floating saja. Dan kalau kita nak tukar warna wire ni, kita boleh tukar lah nanti pada video yang seterusnya. Nanti ada kaedah lah cara nak menukar warna kita punya net. Jadi untuk simulasi datar mudah ini, kita gunakan word generator, di mana word generator ni kita boleh simulasikan sehingga 32 bit. Jadi oleh kerana kita hanya kan guna dua input saja, iaitu A dan B, kita boleh hasilkan iaitu 4 konfigurasi untuk 2 bit lah, iaitu pada 00 sampailah 11. Jadi kaedah ni kita gunakan kaedah virtual connection. Jadi untuk virtual connection, pastikan sambungan bermula daripada kosong. Kalau kita tengok dia ada kosong sampai dah 32, jangan sambung sembarang, tak boleh. Jadi kena sambung ikut turutan, iaitu kosong iaitu awak punya LSB ni significant bit, dan satu untuk yang ni adalah most significant bit kita lah. Jadi B sambung pada kosong, satu sambung pada A. Dan ini khusus untuk masukkan saja. Jadi kalau kita tengok display tu ada banyak jenis ni, iaitu control, burst, step, dan display pun ada banyak jenis, iaitu hex sampailah seterusnya. Dan untuk setting, kita pergi pada up counter, jadi dia akan membilang setiap menaik. Kalau kita tengok pada display tu 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai A, yang kita boleh tukar jadi binary lah,
0001 101. Oleh kerana masukan kita hanyalah 2 bit, jadi kita punya kombinasi tu hanya ada 4. Jadi kita set kita punya position marker tu pada 11. Dan seterusnya kita akan ambil logic analyzer. Logic analyzer kita boleh sambung, tak perlu turutan, boleh sambung sembarang lah. Jadi dia boleh, kita kena sambung pada input dan juga pada output. Kalau nak buat jarak-jarak pun boleh, tak ada masalah. Kita sambung dulu A, B, B, C dan C, D pergi pada D. Jadi kita boleh buat secara hardwire ataupun secara visual connection. Dua-dua kaedah boleh, tak kisah. Jadi yang ini kita nak tukar color. Jadi kalau B tukar color jadi warna biru, keseluruhan B tu akan jadi warna biru. A kita kekalkan pada warna merah lah. Jadi kalau kita tukar C, kita tukar dulu C pada kita punya logic analyzer. Jadi ini adalah sambungan virtual, sama yang kita dah belajar pada lab pertama. Kalau kita perhatikan, kita tukar C, kita tukar warna dia menjadi warna hijau. Jadi keseluruhan C tu akan jadi warna hijau. Ini akan memberikan warna isyarat yang berbeza. Jadi A akan jadi warna merah, B akan jadi warna hijau nanti lah, dekat kita punya graf nanti. Jadi kalau kita tengok pada watt generator, situ ada frekuensi 1 kHz. Okay, pada kita punya logic analyzer, kena letakkan pada frekuensi yang sama supaya tidak berlakunya yang kita panggil tak sinkronis lah, tak sejajar. Jadi untuk clock, rate pada frekuensi analyzer tukarkan menjadi 1 K dan kita runkan. Jadi kalau tengok, dia akan loop hanya pada 4 condition sahaja. Reverse tu lah untuk tukar jadi kosong, jadi daripada hitam kepada putih. Dan graf keseluruhan kita boleh tengok menggunakan graf logic analyzer lah. Untuk real time, graf adalah gelombang pegun yang kita dah run pada kita punya logic analyzer. Dia akan rekodkan di situ lah. Jadi kita akan ambil sampel daripada graf yang kita dah runkan. Okay, kita nak tengok lah kat mana. Sekurang ni kita ambil 2 cycle. Tak kisahlah di mana-mana pun. Jadi bagaimana kita nak tentukan kita punya position. Jadi kita tengok pada MSB, itu pada E. Okay, togglekan kita punya marker tu ada 1 dan 2. Kita tengoklah. Okay, kita ambil pada A0 dulu. Itu lebih kurang, kalau kita tengok sini, marker dia lah pada 2, X2. Itu pada 5, lebih kurang 5 mili lah. Dan ini separuh cycle, ini 1 cycle, ini dah 2 cycle. Kita ambil 2 cycle dan kita tengok di mana tu. Jadi 2 cycle X1 lebih kurang pada 12.9, 7 mili, lebih kurang 13 mili lah. Kita adjustkan balik, kita laraskan balik, kita tengok itu daripada 13 mili. Jadi kita punya start time lebih kurang pada 5 mili, end time pada 13 mili. Dan pergi pada properties, di situ kita boleh potong lah, kita boleh crop. Itu pada top axis. Situ ada minimum dan juga maksimum. Jadi minimum range kita letak pada 5 mili, iaitu 5E/3. Dan maksimum dia pada 13 mili, iaitu pada 13E/3. Okay, dan kita dapat graf yang kita dah
dah crop lah. Itu daripada mili yang 5 mili sampai 13 mili. Dan daripada graf tu awak boleh print lah, print dan hantar. Jadi kalau kita nak lihat pada kita punya hubungan input dan output, kita tengok pada yang pertama A0, B0, C0, D0. Jadi pada cycle kedua B1, A0, C0, D1 dan seterusnya lah. Dan respons ni masukkan dalam terus table terus table yang diberikan, dan awak dapatkanlah dia punya perwakilan untuk aktiviti yang pertama. Untuk aktiviti kedua, kita akan gunakan logic converter untuk hasilkan schematic diagram. Jadi kalau kita lihat pada keadaan ini, the pressure is high when the flow is low, the temperature is high when either the pressure is low or level is low. Jadi saya akan tunjukkan satu keadaan saja, itu keadaan pertama. Jadi bagaimana kita nak buat, nak simulasikan perkara ini, kita gunakan logic converter. Dan kalau kita lihat logic converter ni, dia akan ada 8 masukan dan 1 keluaran. Kalau kita lihat yang bahagian kiri sampai 8 ni adalah kita masukkan, hujung sini adalah kita punya keluaran. Dan kalau kita double klik, kita akan tengok bahawa akan ada 8 masukan A sampai H dan 1 keluaran di sini lah. Jadi kalau kita klik satu persatu, dia akan keluarkan satu kepada kalian iaitu untuk binary 0 dan 1. Jadi kalau A dan B, dia akan ada 4 kepada kalian lah. Jadi kalau kita punya masukan adalah 4 T, A, T, B adalah P, C, F dan juga D adalah L. Dan hujung sini adalah kita punya keluaran A. Dan bagaimana kita nak hasilkan yang ini? Jadi kalau kita lihat pada keadaan pertama ni, the pressure is high when the flow is low. Jadi kalau kita tengok pressure sini, P ni high, ada 1, semua 1. Pada B ni 1 dan pada L ni adalah kosong. Jadi sini 1 dan sini kosong. Dari sini 1, sini kosong. Keluaran ni akan jadi kosong. Jadi 1 dan kosong, sini akan jadi kosong. Ini pun bawah ni sama, 1 dan kosong, ini akan jadi kosong. 1 dan kosong, ini akan jadi kosong. Jadi semua akan jadi 1 lah. Ni kalau saya ambil contoh untuk yang pertama. Yang kedua nanti awak boleh buat sendiri. Jadi dua-dua ni lah untuk dalam keadaan N. Ni salah satu ataupun kedua-duanya. Jadi kalau kita ambil keadaan pertama saja, yang ini semua kosong, yang lain semua akan jadi 1. Kita akan ubah ni akan jadi 1. Jadi akan ada 4 keadaan lah. 4 keadaan untuk bahagian pertama. Bahagian kedua nanti dia buat sendiri. Jadi bagaimana litar ni kita nak hasilkan, kita klik pada kita punya ini tadi, to stable kepada simplified Boolean expression. Dia akan ada persamaan ni lah, B bar plus D. Dan daripada situ boleh klik terus pada yang nombor 2 ni, iaitu daripada Boolean expression kepada schematic diagram.
Jadi kalau kita lihat, inilah perwakilan untuk kita punya bahagian pertama. Jadi apa yang kita nak buat sebenarnya adalah untuk bagi kedua-dua keadaan ni hadir, maksudnya salah satu ni hadir, dia akan jadi low. Jadi kalau kita nak buat, kita kena offkan dulu kita kena padamkan dulu. Kalau kita onkan balik, on off ni dia masih ada data-data yang lama. Okey. Kena delete ni dulu. Ambil konverter yang baru dan masukkan TPFL dan EA dan kemudian generate lah untuk dua-dua keadaan ini. Dan kemudian dapatkan dia punya schematic untuk gunakan ini nombor yang ke dua akhir ni. Dan untuk yang bawah ni ada kena persoalan ni lah nanti. Okay, sama ada apa beza antara yang atas dan yang bawah. Nanti awak boleh tengok dalam modul.